Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk minggu ni kita masih lagi berada pada bab yang ketujuh iaitu sukatan syarakan data terkumpul, tapi part yang terakhir iaitu yang keempat. Okey, seronok kan? Dah nak habis dah ni. Okey. Kita akan tengok standard pembelajaran yang kedua iaitu 7.2 sukatan syarakan. Okey, so apa yang kita akan pelajari hari ini? Yang pertama sekali, kita akan belajar macam mana kita nak membina plot kotak. Plot kotak ni saya rasa masa tingkatan 4 kita dah belajar kan? So, cuba ingat balik. Okey, macam mana bentuk plot kotak? Yang kedua, mentaksir 2 atau lebih set data terkumpul. Macam mana pula yang ini? Okey, tak apa. Kita akan belajar satu persatu macam mana untuk bina plot kotak dan macam mana untuk mentafsir data terkumpul. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, sebelum kita nak bina plot kotak, kita tengok dulu bentuk-bentuk taburan data yang ada. Okey, so untuk plot kotak dia sama macam histogram dan juga poligon kekerapan. Dia ada bentuk-bentuk yang tersendiri. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama kita ada taburan simetri yang mana kuartil kedua ataupun medium ini berada di tengah-tengah. Okey, dan kuartil pertama dan kuartil ketiga kotaknya sama saiz, sama besar saiznya. Okey, yang seterusnya kita namakan sebagai taburan pencong ke kiri. Kenapa ya dipanggil pencong ke kiri? Okey, sebabnya kenapa? Okey, awak tengok kotak yang berada di bahagian kirinya. Di bahagian kiri lebih besar berbanding yang berada di bahagian kanan. Dan sesungutnya ataupun sungutnya, yang ini kita panggil sungut ya, ini panggil sungut. Okey, sungutnya lebih panjang di bahagian kiri berbanding di bahagian kanan. So, itulah taburan pencong ke kiri. Dan yang terakhir sekali, taburan pencong ke kanan. Sama juga. Kalau tadi pencong ke kiri, kotak kiri lebih besar. So, kalau pencong ke kanan, kotak yang kanan dan sungut yang berada di bahagian kanan lebih panjang berbanding di bahagian kiri. Okey, kita boleh bezakan ya. Taburan simetri, pencong ke kiri dan juga pencong ke kanan. Sebagai kesimpulannya, awak boleh baca di bahagian bawah ni lebih terperinci yang mana dia bagi tahu. Yang pertama, garis medium berada di tengah-tengah kotak dan sungut adalah sama panjang. So, itulah taburan simetri. Manakala B, garis medium memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Kotak kiri lebih besar, so pencong ke kiri. Kotak kanan lebih besar, pencong ke kanan. Sama juga dengan sungut kiri dan sungut kanan. Bila lebih panjang ke kanan, pencong ke kanan. Bila lebih panjang ke kiri, kita akan panggil sebagai pencong ke kiri. Okey. Kita teruskan dengan contoh yang pertama yang mana kita akan belajar macam mana nak membina plot kotak. Okey, saya ambil soalan ni daripada buku teks awak, muka surat 214, latih kendiri 7.2b ya. Boleh rujuk kat situ juga. Okey, so untuk soalan ni, Ogif di sebelah menunjukkan bilangan unit tenaga yang digunakan oleh 80 isi rumah dalam satu bulan tertentu. A. Bina satu plot kotak berdasarkan Ogif tersebut. B. Seterusnya, nyatakan bentuk taburan data tersebut. Okey, so stepnya. Okey, don't forget. Ni saya buat note sikit lah, don't forget. Don't forget, jangan lupa. Step yang pertama sekali, apa yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai minimum dan juga nilai maksimum. Kita boleh dapatkan daripada mana? Daripada graf Ogif. Okey, nilai minimum, nilai yang paling rendah iaitu 50. Kita akan ambil 50 kat sini. Ini akan jadi nilai minimum kita. Okey, so nilai maksimum, nilai yang paling tinggi, kita tengok hujung paling last sekali lah. Kedudukannya adalah pada 450. Okey, itu kita akan jadikan sebagai nilai minimum dan juga nilai maksimum.
Seterusnya, apa yang berlaku? Okey, cari nilai. Okey, nilai minimum tadi dah settle. Yang seterusnya kita mencari kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Masih lagi rujuk pada graf yang ada, graf OGIF yang telah diberikan. So untuk kuartil pertama 1/4 daripada jumlah kekerapan iaitu 80. So kita akan buat pengiraan sebelum kita dapatkan nilai kuartil pertama yang mana kita rujuk kepada graf ya. Saya buat kat sini, kita dah nampak dah kat sini bila 1/4 darab dengan jumlah kekerapan 80 ataupun jumlah nilai data tadi 80. Okey, so dapat 20. So kita cari nilai 20 di bahagian kekerapan dan garisan putus-putus menuju kepada graf dan dapatkan nilai kuartil pertama iaitu 175. Manakala untuk medium 2/4 ataupun 1/2 daripada 80. So kita dapat 40. Bila dapat 40 di bahagian kekerapan, carikan nilai untuk tenaga elektrik unit. Berapa unit? So kita akan dapat 225 unit. Okey, dan seterusnya, kedudukan untuk kuartil yang ketiga. Saya tersalah kat sini ni. Sepatutnya kuartil ketiga ya. Kuartil ketiga 3/4 daripada 80. So awak akan dapat 60. So daripada graf, kita akan rujuk graf dan dapatkan nilai dan jawapannya adalah kuartil ketiga. Tengok kat cikgu dah tersalah kat sini. Ini kuartil kedua, ini sepatutnya kuartil ketiga. Okey. So nilainya akan jadi 290 unit. Okey, so kita bila dah ada data ni, okey kita dah selesai dah yang buat untuk mencari kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Next, apa yang perlu kita buat? Bina plot kotak. Kita dah ada semua maklumat yang kita perlukan. Berapa maklumat yang kita perlukan? 5. Nilai minimum, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dan juga nilai maksimum. Apa yang saya sebutkan nanti, itulah yang akan kita guna untuk membina plot kotak step by step. Okey, so kita akan tengok ya. Bila diberi kepada awak, so mesti menggunakan kertas graf lah ya. Okey, so kita akan buat garisan. Okey, dan kita akan letakkan skala. Okey, so kalau macam saya buat sekarang ni, skalanya 1 cm bersamaan dengan 50 unit. Okey, sama macam OGIF yang dibina ni. 1 cm bersamaan dengan 50 unit. Okey. So boleh juga kalau awak nak buat 2 cm bersamaan dengan 50 unit. Okey, tak ada masalah, boleh. Sebabnya dia tak ada bagi skala untuk awak, so awak boleh buat skala sendiri. Dan skala tu mestilah seragam lah. Jangan tak seragam pula. Mula-mula 1 cm 50, lepas tu dah tu 2 cm kepada 100 kepada 50. Dah tak seragam, tak boleh. Okey, next kita letakkan titik-titik yang kita dah cari tadi. Titik minimum, nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, medium dan juga kuartil ketiga. Okey, yang pertama sekali adalah nilai minimum, yang kedua kuartil pertama 125. Yang seterusnya adalah kuartil ketiga dan yang terakhir sekali adalah yang terakhir sekali adalah titik maksimum. Okey, titik maksimum. Okey, so kita gabungkan semua, gariskan sesungguhnya belah sini satu, belah hujung satu dan kotaknya letak garisan untuk medium, untuk menentukan mediumnya. Okey, kuartil kedua ya, menentukan mediumnya dan kita gariskan untuk di kedua-dua belah, kuartil pertama dan kuartil ketiga dan lengkapkan dia menjadi kotak. So itu yang awak akan dapat. Okey, so itu caranya step by step yang perlu awak lakukan untuk membina plot kotak. Okey, soalan yang kedua B tu, soalan B. Seterusnya nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Okey, sekarang kotaknya lebih besar di bahagian mana kalau kita nampak ni? Kotaknya lebih besar di bahagian kanan. Kalau nak dibandingkan dengan bahagian kiri tu, bahagian kanan lagi besar. So ini adalah taburan data jenis apa? Jenis pencong ke kanan. Kenapa? Sebab kotaknya lebih besar di bahagian kanan. Okey, ini contoh soalan yang melibatkan bila nak buat pembinaan
plot kotak. Okey, saya ulang lagi sekali. Daripada OGIF untuk membina plot kotak, mesti ada 5 nilai yang penting, nilai minimum. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dan juga nilai maksimum. Saya ikut urutan lah. Okey, so titik ada 4 titik yang mana nilai minimum, mula-mula sekali, nilai minimum, yang seterusnya kuartil pertama, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Garisan di tengah ini merujuk kepada medium. Okey, ini merujuk kepada medium ataupun kuartil yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua merujuk kepada macam mana kita nak membandingkan dua atau lebih set data terkumpul. Okey, yang melibatkan sukatan serakan. Okey. So soalannya kita tengok, ini saya ambil daripada buku teks awak juga, latih kendiri 7.2C soalan nombor 2 muka surat 216. Okey, 216. So jadual kekerapan di bawah menunjukkan jangka hayat dalam tahun bagi bateri jenama X dan juga jenama Y. So ini yang kita katakan sebagai dua set data yang terkumpul. Set yang pertama melibatkan bateri jenama X. Set yang kedua melibatkan bateri jenama Y. So kita nak kena buat perbandingan antara jenama X dan juga jenama Y. Nak membandingkan apa? Nak mentaksirkan apa? Okey, so kita akan tengok kat mana kita boleh gunakan untuk membandingkan ni. Soalan dia nak apa? Dengan menggunakan sukatan yang sesuai. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan jenama bateri yang lebih tahan lama dan lebih baik. Okey, lebih tahan lama dan lebih baik. So, sukatan serakan yang kita dah belajar adalah kita mencari variance dan juga sisihan piawai. Mean, variance dan sisihan piawai. Ada 3 lah tadi . Mean, variance dan juga sisihan piawai. Okey, so kita akan tengok, kita akan buat perbandingan. So, bila kita nak mencari mean, kita nak mencari sisihan piawai, variance dan sisihan piawai, kita memerlukan jadual kekerapan yang mempunyai. Okey, saya teruskan dengan jadual kekerapan yang lengkap ya. Okey, untuk jenama X dulu kita ambil. Okey, so kita tambahkan di bahagian jadual kekerapan ini. Sebelum ni kita ada selang kelas dan juga kekerapan sahaja. So kita akan tambah dengan titik tengah. Kenapa? Apa guna titik tengah? Okey, titik tengah ni guna dia nanti untuk mencari mean dan juga untuk mencari variance. So titik tengah ini penting. Yang seterusnya kekerapan didarab dengan titik tengah fx. Okey. X kuasa 2, titik tengah dikuasa 2 kan. Gunanya bila ni? Okey, gunanya nanti bila mana kita nak mencari yang ini. Fx kuasa 2. Fx kuasa 2. Fx kuasa 2 ni untuk mencari variance. Okey. If kalau kata awak tak ingat macam mana nak mencari mean, macam mana nak mencari variance, macam mana nak mencari sisihan piawai, awak boleh tengoklah rujuk balik awak punya rumus. Okey, so kat sini saya masukkan sekali lagi lah. Nak mencari mean, jumlah kekerapan darab dengan titik tengah fx tadi. Okey, jumlah ni kita tambahkan semua, so dapat jumlah, bahagi dengan jumlah kekerapan iaitu 60. Okey, so untuk mencari variance, jumlah fx kuasa 2, kekerapan darab dengan titik tengah yang dikuasa 2 kan. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan, tolak dengan mean yang awak dapat tadi, dikuasa 2 kan. Okey, so itu rumusnya. Dan sisihan piawai dapat je jawapan untuk variance awak punca kuasa 2 kan. Okey, so kita tengok dulu mean. Okey, mean fx, jumlah fx 167 dibahagikan dengan 60. Jumlah kekerapan. So kita akan dapat 2.78 untuk mean. Manakala variance bagi jenama X, jumlah fx kuasa 2 539.67 dibahagi dengan jumlah kekerapan 60 tolak dengan mean. X kuasa 2 tadi, ni X yang ada tanda ke atas adalah 2.78 yang mana dikuasa 2 kan. So awak akan dapat jawapan 1.2661.
Itu untuk variance, manakala untuk sisihan piawai punca kuasa 2 kan sahaja jawapan yang dah ada tadi. Okey, daripada variance tadi kita punca kuasa 2 kan variance, so awak akan dapat sisihan piawai iaitu 1.1252. Okey, ini untuk jenama X. So untuk yang seterusnya, bagi jenama, sambungan lah ya, bagi jenama Y pula kita buat benda yang sama. Okey, cari dia punya min. Okey, saya letakkan lagi sekali. Saya buatkan untuk awak dah, cukup dah buat, dah settle dah untuk awak cari kekerapan, jumlah kekerapan dalam titik tengah dan jumlah kekerapan, yang ni jumlah kekerapan darat dengan kuasa 2 bagi titik tengah. Okey, sudah cari dah. So kita teruskan dengan mencari nilai min. Okey, dah dapat min 2.10. Variance saya takkan bagi tahu dah macam mana nak dapatkan ya, sebab kita dah belajar dah pun daripada tingkatan 4 dan yang tingkatan 5 ni pun kita belajar lagi. Okey, sisihan piawai. So masukkan sahaja nilai-nilai ini ke dalam rumus yang telah diberikan ni. Okey, apa yang kita akan buat seterusnya? So kita akan membuat perbandingan antara ni sukatan bagi jenama X, bateri jenama X dan juga bateri jenama Y. Okey, so kita akan tengok kat mana kita akan tengok? Kita akan tengok min. Untuk tahu sama ada nilai ataupun nak tahu sama ada dia lebih tahan lama dan lebih baik, kita akan rujuk kepada min. Min yang lebih besar menunjukkan jenama bateri itu lebih tahan lama. Dan sisihan piawai yang lebih kecil menunjukkan bateri tadi adalah lebih baik. So bila kita buat perbandingan macam ni, baru kita nampak ya perbandingan min jenama X dengan min jenama Y. So yang lebih baik adalah jenama X. Kenapa? Sebab dia mempunyai min yang lebih besar. Okey, kesimpulan ni. Kesimpulan ni maksud jawapan yang akhir lah, B tu ya. B pula jawapan yang mana kita nak tentukan jenama bateri yang lebih tahan lama tu. Okey, kat sini kita buat bateri jenama X lebih tahan lama kerana minnya yang lebih besar nilainya, 2.78. Dan sisihan piawai bagi jenama X lebih konsisten kerana nilainya lebih kecil berbanding nilai sisihan piawai bateri jenama Y. So yang lebih tahan lama dan lebih baik adalah bateri jenama X. Bateri jenama X lah yang lebih tahan lama dan juga lebih baik. Okey, itu cara kita untuk mentafsir dan membuat perbandingan antara dua set data terkumpul. Okey, dia boleh bagi lebih, dia boleh bagi 3, boleh bagi 4. Tapi contoh soalan yang saya bagi ni untuk awak ni, tengok ni, bandingkan ini hanya 2 set data terkumpul sahaja. So apa-apa pun kita akan rujuk min yang lebih besar maksudnya dia lebih bagus. Okey, so sisihan piawai yang lebih kecil itu yang lebih baik. Okey, so itu saja daripada saya. Thanks for watching my YouTube channel. Okay, jangan lupa dah dengar penerangan daripada YouTube ni. So, boleh buat latihan untuk pengukuhan yang lebih lagi. Alright, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.